Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali besaran di channel saya Zulkifli Aswan. Hari ini kita akan berbincang sedikit mengenai dengan tanaman herba yang amat dikenali di Malaysia. Tengok kat belakang saya tu. Itu adalah pokok tongkat ali. Kalau siapa-siapa yang jalan tempang tu dia tongkat ali yang boleh membantu anda. Special kali ini kita bersiaran untuk melihat serba sikit mengenai kelebihan pokok tongkat ali. Tongkat ali ataupun Eurycoma longifolia merupakan tanaman ataupun pokok saka. Ia kebanyakan tumbuh di hutan-hutan Malaysia, Indonesia dan sedikit di Vietnam. Tongkat ali tergolong dalam keluarga Cimaraubaceae dan dikenali juga sebagai pasak bumi, payung ali, tongkat baginda, muntah bumi, petara bumi, hempedu pahit, penawar pahit, penawar bias dan berbagai lagi. Di Vietnam dia dikenali sebagai kabapin, di Laos sebagai toban dan Mak Saleh menggelarnya sebagai long jack. Apa yang long, apa yang jack tak tahu dah. Daunnya berbentuk pinit berukuran 20 hingga 40 cm panjang dan biasanya mengandungi 13 hingga 40 helai daun pada satu tangkai. Tanaman ini sesuai ditanam di kawasan yang mempunyai teduhan seperti di bawah-bawah pohon, kelapa sawit, getah dan sebagainya, dan tidak gemar kepada cahaya matahari yang terus mempunyai akar yang dalam dan panjang dan bila berumur 2 hingga 4 tahun amat sukar untuk mencabutnya menggunakan tangan dan tenaga manusia. Bunga keluar di pokok yang berlainan dan penembungaan biasanya dilakukan oleh ejen-ejen penembungaan seperti kumbang, lebah dan sebagainya. Buah yang terhasil seakan-akan buah beri berukuran di antara 0.5 hingga 2 cm garis pusat dan berwarna hijau gelap semasa muda dan bertukar menjadi merah apabila cukup matang. Biji ini akan terdapat jika pokok tongkat ali ditanam secara tersusun dan rapat-rapat. Buah yang masak akan gugur dan bercambah sebagai anak benih tongkat ali, ataupun benih ini kita boleh semai di dalam polybag. Tumbuhan pokok secara semula jadi atau berbanding dengan yang ditanam adalah berbeza, di mana secara semula jadi pokok ini agak lambat untuk membesar dan matang. Pokok ini akan cepat membesar jika ditanam secara tersusun dan pengurusan yang teratur. Ia akan dapat dituai bila berusia 3 hingga 5 tahun. Cara penuaiannya adalah dengan cara mencabut keseluruhan pokok tersebut secara manual ataupun mechanical, kerana kesemua bahagian pokok ini boleh digunakan sebagai herba dan bahan dalam perubatan tradisional serta bahan-bahan lain seperti minuman dan sebagainya. Secara tradisionalnya, keseluruhan tongkat ali ini akan dirajang-rajang dan dikeringkan untuk direbus dan diminum airnya untuk menambahkan tenaga, terutamanya kepada kaum lelaki. Bahan yang telah dicincang ini dan dikeringkan dengan sempurna boleh disimpan lama dan digunakan pada bila-bila masa jika dirasakan perlu. Air rebusan tongkat ali ini mantap, memang pahit rasanya dan sesuai untuk meningkatkan tenaga. Mai kita rasa macam mana rasa daun ini.
Pahit. Pahit. Terasa bertenaga. Jom. Memang bertenaga. Sekarang ini hasil daripada tongkat ali ini diproses untuk dibuatkan serbuk. Dijadikan sebagai kapsul dan dicampur dengan bahan-bahan minuman tenaga isotonik seperti yang dapat kita lihat. Hasil produk yang bercampur dengan tongkat ali ini memang terkenal dan dirasakan dapat meningkatkan tenaga bila kita terasa letih dan kurang mood untuk membuat sesuatu kerja. Meminum minuman ini dapat meningkatkan kita punya keceriaan, tenaga dan semangat. Ikan puyuh, ikan sepat, ikan haruan, ikan keli. Kalau kita kurang semangat, mai kita minum tongkat ali. Jom. Ayo, sedapnya makan minum tongkat ali. Mari kita cuba. Okey, itu dia tadi sedikit mengenai kelebihan tongkat ali ataupun tanaman tongkat ali yang dulunya biasanya kita jumpa di dalam hutan dan kita terpaksa cari meredah hutan untuk mendapatkan akar tongkat ali, batang tongkat ali dan sebagainya. Tapi sekarang ini ada pengusaha-pengusaha yang telah menanam tongkat ali secara komersial dan digunakan bagi tujuan perubatan dan juga membuat tambahan atas salah satu perisa minuman isotonik bagi menguatkan tenaga kita lagi. Okey, saya nak jawab sikit. Ada satu persoalan yang diutarakan kepada saya. Perlukah kita meletakkan dolomet bila kita ingin menanam manggis mesta? Itu soalan daripada salah seorang penonton video saya yang lepas, dan saya beri jawapan di sini bahawa dolomet ini adalah batu kapur ataupun kapur yang gunanya untuk meningkatkan pH tanah. So jadi jika kawasan tanah tersebut mempunyai pengairan yang kurang baik dan pH-nya adalah di bawah 4.0, maka perlulah kita menambahkan dolomet ini untuk meningkatkan pH tanah sekitar tanaman ataupun lubang yang hendak kita gunakan menanam manggis mesta tersebut. Jika pH dia lebih tinggi seperti hingga 5.5 hingga 6.5, itu adalah amat sesuai dan amat baik untuk pengambilan nutrien oleh tanaman. Jika pH-nya terlalu rendah, ada setengah-setengah nutrien yang tidak dapat diambil dengan efisien oleh tumbuhan tersebut. Okey, oleh itu untuk menggunakan dolomet kita perlu melihat dulu pH tanah tersebut dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pH, seperti sama ada tanah gambut ataupun paras air, bumi dan sebagainya lah. So saya harap dapat menjawab persoalan yang ditimbulkan pada video saya yang lepas tersebut. So jika ada sebarang komen atau persoalan, tuan-puan bolehlah bertanyakan kepada saya di dalam video-video saya yang sekarang ini dan juga yang akan datang, untuk saya cuba jawabkannya, ya, insyaAllah. Itu saja. So jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Dan terima kasih kerana menonton video ini hingga akhirnya. Selamat maju jaya kepada tuan-tuan semua, dan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.